أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد. Saya hormati Tuan pengurusi masjid, ahli Tuan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal Muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita dengan kesempatan yang ringkas kita akan lihat lagi hadis-hadis Nabi SAW dari kitab Tajzib Atraful Hadis. Kita masih hadis yang dimulai dengan huruf alif atau huruf hamzah. Hadis yang pertama pada malam ini, afdalul fadail an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman zalamaka. Rawahu Tabrani an Mu'adz. Bermula sebesar-besar fadilat itu bahawa engkau hubungkan mereka yang telah memutus akan dikau, dan engkau berikan kepada mereka yang telah berpaling daripada engkau, dan engkau ampun mereka yang menzalim akan dikau. Hadis riwayat Tabrani daripada Mu'adz. Kalau kita lihat asbabul wurud hadis, kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis dia ada asbabul wurud, sebab atau kisah di sebalik sehingga dinyatakan Nabi tentang hadis tersebut. Suatu hari seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah. Dia menceritakan, wahai Rasulullah, aku ini adik-beradik aku kucilkan aku, maknanya tak tegur siapa. Mereka tak nak lagi, tak mengaku lagi aku ni adik-beradik. Bukan itu saja, mereka ni menghalang, malah menyusahkan dalam hal rezeki aku. Macam-macam dipotongnya. Kemudian mereka ni selalu berlaku zalim kepada aku. Jadi sahabat ni bertanya kepada Rasulullah, seolah-olah inginkan Nabi menyatakan, kamu balas balik, kamu balas balik. Tapi Nabi jawab lain. Apa jawab Nabi? Afdalul fadail, kebaikan antara kebaikan yang baik, kata Nabi, antasila man qata'aka, kamu hubungkan siapa yang putuskan silaturahim dengan kamu. Wa tu'tiya man haramaka, kamu bagi pada orang yang tak bagi, kamu bagi kepada orang yang menghalang kamu, kamu bagi kepada orang yang menyusahkan kamu. Wa tasfaha amman zalamaka, kamu maafkan orang yang menzalimi kamu. Jadi di sini Nabi mengajar kita supaya jangan sekali-kali memutuskan silaturahim. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin memperbetulkan pahaman setengah kita tentang pengertian silaturahim. Dia ada dua perkataan, silah, rahim. Silah ni maksudnya hubungan, rahim ni hubungan daripada rahim yang sama. Jadi hubungan adik-beradik, keturunan yang sama, itu rahim. Jadi salah kalau kita buat tema majlis mempereratkan silaturahim alumni sekolah sekian-sekian. Bila pula satu rahim ni mah? Macam-macam rahim yang ada bercampur. Tapi kena betulkan pahaman. Bukan hanya kerana istilah ini datang daripada istilah Arab, bukan istilah Melayu. Jadi
Yang dimaksudkan silaturahim ni adalah hubungan adik-beradik. Rahim itu bermaksud rahimul mar'ah, ay baitun mambat walad wa awa minhu. Rahim ini adalah tempat tinggalnya anak atau bayi, dalam rahim ibu, dalam perut ibu. Baik, kita lihat dalam satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu majlis ilmu dia begini, awal-awal dia mengatakan, sesiapa yang memutuskan silaturahim keluar daripada majlis aku. Jadi para sahabat ketika itu saling pandang memandang. Bangun seorang hamba Allah ni terus keluar, dan dia terus pergi kepada mak saudara dia minta maaf kerana memutuskan silaturahim dengan dia. Kemudian mak saudara dia heran, apa sebab kamu ni lain macam selama hari ini dengan aku, kamu buat macam-macam, tak bertegur dengan aku. Jadi hamba Allah ni kata, Abu Hurairah cerita kepada aku, aku nak belajar dengan dia hadis-hadis Nabi, tiba-tiba di awal dia kata, siapa yang memutuskan silaturahim keluar daripada majlis aku. Jadi aku keluar. Kemudian ibu saudara kepada hamba Allah ni bagi tahu jumpa dengan Abu Hurairah. Kenapa dia bercakap macam tu? Sampai macam tu keadaan dia. Kemudian Abu Hurairah menyatakan, alam tasma' qaulan Nabi? Adakah kamu tidak pernah mendengar sabda Nabi, la tanzilu rahmata ala qaumin fihim qati'ur rahim? Sama sekali tidak akan turun rahmat kepada satu kaum kalau dalam kaum tu ada orang yang memutuskan silaturahim. Tak ada rahmat. Jadi kita kena berbetulkan keadaan, kita kena erat balik silaturahim. Hubungan adik-beradik ni sangat penting. Kita adik-beradik ni buat kata orang macam nyo standar tak? Ada nyo putih dah luruh, standarnya sama. Ada yang muda luruh, ada yang tua baru luruh, ada yang tak luruh-luruh walaupun tua. Itulah keadaannya, macam-macam perangai. Walaupun daripada tandanya sama, walaupun daripada perut ibu yang sama, dia berbagai-bagai perangai. Kita kena sabar dengan keadaan ini. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim, Allah tak turun rahmat. Jadi kita kena perbaiki balik silaturahim ini. Antara perkara yang perlu kita tekankan di sini, iaitu kita juga kena mempereratkan silaturahim dengan adik-beradik mak kita, adik-beradik bapak kita, terutamanya kita dah anak yatim sekarang ni. Mak tak ada, ayah tak ada. Jadi kita kena pereratkan hubungan dengan mak-mak saudara kita. Apa sabda Nabi? Al-khalatu bi manzilatil Al-khalah ni ibu saudara sebelah mak. Kalau ammah, ibu saudara sebelah ayah. Kalau al-khalah, ibu saudara sebelah ibu. Jadi al-khalatu bi manzilatil kedudukan ibu saudara sebelah ibu ni sama seperti mak. Jadi kita kena buat baik dengan mak saudara sebelah mak kita, kerana martabat dia, kedudukannya sama macam mak kita. Bila kata sama macam mak kita, kita kena utamakan mak saudara kita daripada isteri kita sendiri, sebab martabatnya sama. Dalam hadis Nabi, seorang isteri wajib dia taat kepada suami, seorang suami wajib dia utamakan dan taat kepada mak dia, bukan pada isteri dia. Berapa ramai hari ini orang yang dah dapat isteri cantik, rumah cantik, semuanya cantik, lupa mak dia. Dia makan sedap, tidur sedap, semuanya sedap, lupa maknya di kampung, tak diherannya. Jadi jangan sekali-kali kita lakukan perkara yang boleh memutuskan silaturahim. Dalam hadis lain Nabi menyebut, man ahabba an yubsita lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi salil arham. Siapa yang mau Allah lapangkan rezeki dia, banyak rezeki, dan Allah panjangkan umurnya, hubungkan silaturahim. Hubungkan silaturahim. Jadi nak murah rezeki, nak mudah dapat rezeki, kita kena hubungkan silaturahim. Itu hadis yang pertama pada malam hari ini. Hadis yang kedua, afdalul a'mali ba'dal imani billahi atawaddudu ilan nas. Rawah Tabrani. Sebaik-baik segala amal kemudian daripada beriman dengan Allah itu berkasih-kasih sesama manusia. Jadi martabat kasih sayang sama orang ni
di bawah beriman dengan Allah. Jadi sangat penting. Mana mungkin orang lain sayang pada kita kalau kita tak sayang pada orang. Jadi dalam hal kita hidup, bukan hanya kita perlu utamakan hablum minallah, hablum minan nas juga kita kena jaga. Apa manfaatnya kita hanya saja menjaga hubungan kita dengan Allah sedangkan kita sombong dengan orang? Adik-beradik kita tak hiraukan, mak ayah kita tak hiraukan, jiran tetangga kita tak hiraukan, sedangkan itu antara perkara yang penting yang perlu kita pastikan dia terlaksana. Antara perkara yang disarankan Nabi untuk mempereratkan silaturahim dan mempereratkan kasih sayang, iaitu kita selalu kita ucapkan salam, ucapan Assalamualaikum. Apa sabda Nabi? La tadkhulu jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidak sempurna iman sehingga wujudnya tahabu. Tahabu ni kasih sayang. Awala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan satu perkara? Idza fa'altumuh tahabbtum bainakum. Bila kamu lakukan, nescaya akan mempereratkan kasih sayang di antara kamu. Apa sabda Nabi? Afshus salam bainakum. Sebarkan salam. Salam di sini maksudnya bukan hanya ucapan Assalamualaikum, sebarkan kedamaian, sebarkan perpaduan, sebarkan kebaikan. Bukan hanya ucapan Assalamualaikum. Kita nakkan damai, kita nakkan baik, kita nakkan elok. Bukan kita sebarkan permusuhan, kita sebarkan mengadu domba dan sebagainya. Seterusnya sabda Nabi, afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fillah azza wa jalla. Sebaik-baik segala orang yang beriman, pihak keislamannya ialah mereka yang sejahtera oleh segala muslimin daripada lidahnya dan tangannya. Dan sebaik-baik segala mukminin, pihak imannya ialah yang seelok mereka itu tentang perangainya. Dan sebaik-baik segala orang yang berpindah itu ialah mereka yang tinggalkan barang yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan sebaik-baik berperang itu mereka memerankan hawa nafsunya kerana Allah Azza wa Jalla. Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik orang beriman, kata Nabi, keislamannya sesiapa yang menjaga, memelihara orang beriman yang lain, min lisanihi wa yadihi, jaga mulutnya, jaga tangannya. Wa afdalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Sebagus-bagus orang beriman, yang beriman adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Akhlak, kalau kita tengok dalam ilmu akhlak, al-akhlak ma baina khaliq wa makhluk. Akhlak ni perkara yang menghubungkan antara khaliq iaitu pencipta dan juga makhluk iaitu akhlak. Akhlak dengan Allah Ta'ala, akhlak dengan orang, akhlak dengan haiwan, akhlak dengan tumbuhan, semua kita kena ada akhlak. Akhlak yang baik. Ahsanuhum khuluqa. Wa afdalul muhajirin man hajara ma nahallahu anhu. Sebaik-baik orang yang berhijrah, orang yang berpindah, man hajara ma nahallahu anhu. Sesiapa yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah akannya, tinggalkan. Jadi kalau kita nak berpindah ke arah yang lebih baik, kena tinggalkan semua. Kalau kita nak buang sikap kita yang suka main nombor ekor ni, contoh, kena tinggal semua. Kedai nombor ekor pun jangan lalu. Kawan-kawan yang main nombor ekor pun jangan kawan. Nombor telefon pun buang. Suka tengok plate nombor kereta pun jangan ubah perangai tu. Asal orang aksiden tengok nombor kereta. Pengalaman saya tuan peribadi, ketika itu saya jadi imam Masjid Parit. Masa tu saya baru kahwin, naik motor Honda 70.
Sekarang pun tak ada motor tu, motor antik mahal pun jadi sekarang. AY 3401. AY 3401. Satu hari seorang Allah datang saya, Ustaz kenal kata. Apa yang kenal? Nombor motor Ustaz kenal 3401. Tak ada banyak Ustaz, 30 je. 30. Ustaz nak berapa? Maknanya dia tak nak masuk neraka seorang. Ajak saya juga masuk neraka. Awak bukan makan Ustaz, awak beli peti air, beli 3 getah katanya. Jadi kita kena buang semua. Nak ijrah benda yang buruk ni kena buang semua. Jangan kawan nombor telefon pun buang. Kita tukar nombor telefon. Itu yang namanya hijrah. Kalau kita masih lagi simpan buat kenangan, dia tak maunya. Dia masih kita teringat-ingat, terngiang-ngiang kita. Nak buang benda yang mungkar ini kena buang semua. Kena jauhi semua. Dan kena iringi dengan perkara-perkara kebaikan, baru boleh kita benar-benar hijrah ke arah kebaikan. Wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fillah azza wa jalla. Jihad yang paling bagus adalah mereka yang berjihad nafsunya. Jihad nafsu ni memang jihad yang paling kuat. Sehandai-handai orang pun, sehebat-hebat orang, antara ciri-ciri orang hebat ni orang yang boleh datang masjid. Bukan semua orang boleh datang masjid, terutama waktu-waktu berat. Waktu subuh berat, waktu isyak, waktu berat, waktu zuhur. Badan bukan main sadar, tapi selimut gebor pun tak diangkat. Badan sadar bukan main. Hari-hari ngayu sikar, hari-hari pergi gym, tapi gebor yang ringan pun tak angkat. Kalah. Jadi dia kalah dengan nafsu dia. Sebab tu Nabi kata jihad yang paling besar, jihad yang paling afdal adalah jihad nafsu. Kena tahan. Kerana apa? Dalam hal agama kita ni, apabila kita lagi kuat tahan, lagi kuat keinginan. Lagi kuat kita tahan, lagi teringin. Lagi kuat kita tahan, lagi nak. Buktinya apa? Bulan Ramadan kita puasa, lapar semua, minum tidak, makan tidak, mula teringin macam-macam. Bulan Rajab, bulan Syaban, tak ada teringin pun makan murtabak. Ramadan teringin murtabak, murtabak ini. Dah, sebab kita tahan. Lagi kuat kita tahan, lagi kuat keinginan. Lagi kita lawan, lagi dia melawan. Jadi kita kena menang dengan jihad nafsu. Afdalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Jadi jihad yang paling baik, sebaik-baiknya adalah berperang mereka yang memerangkan hawa nafsunya kerana Allah. Seterusnya kita masih lagi di bawah bahasan hadis ini, dimulai dengan huruf alif. Iqtarabatis sa'atu wa la yazdadu an-nasu 'ala dunya illa hirsan wa la yazdaduna minallahi illa bu'dan. Hari kiamat sudah hampir, walhal manusia semakin gemar dan loba pada dunia, tetapi daripada Allah Ta'ala semakin jauh. Hadis riwayat Al-Hakim daripada Ibnu Mas'ud. Iqtarabatis sa'atu wa la yazdadu an-nasu 'ala dunya illa hirsan. Kiamat dah dekat. Dari zaman Nabi yang cakap ni. Kiamat dah dekat. Sehingga Nabi menyatakan ana wasa'ah kal hatain fa asyara ila sababatihil wusta. Aku dah hari kiamat macam ni, kata Nabi. Dekat. Ini aku ni hari kiamat. Antara tanda kiamat tu adalah diutuskan Nabi, khatibun nabiyyin, penutup segala Nabi dan Rasul. Iqtarabatis sa'ah, hari kiamat dan sudah hampir. Wala yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsan. Tapi malang tidak bertambah ke atas dunia ni bagi manusia, melainkan bertambah hirsan, bertambah sayang dia. Bertambah sayang kepada dunia. Wala yazdaduna minallah illa bu'dan. Bila dah dia terlampau sayang ke dunia, tidak bertambah di sisi Allah, melainkan bertambah jauh. Ini pun kita jadi heran.
Hari-hari kita tengok tanda hari kiamat sudah hampir, dah dekat. COVID-19 ni pun tanda kiamat. Bilangan jemaah di masjid pun tanda kiamat. Dalam hadis sahih Nabi menyebut tanda kiamat itu antaranya masajiduhu ma'amirah wa hiya kharabu minal huda. Masjid di akhir zaman amirah, cantik-cantik, tetapi kharabu minal huda. Tidak ada dapat hidayah daripada masjid, melainkan sedikit saja, segelintir je. Kalaulah semua penduduk Malaysia ni hadir masjid ni, risau oleh tuan kuasa. Hari-hari mentang tikar luar. Pasal apa? Penuh. Jadi nisbah yang hadir masjid sangat sedikit di akhir zaman. Kerajaan umumkan 40 orang boleh datang masjid. Marah dia mah. Ngamuk narik muka. Kemudian 120 tak ada pun, penuh juga, tak datang juga, sahaja nak ngotik kata orang, sahaja je, tak ada juga datang masjid. Akhir zaman kata Nabi, masjid makin berkurang, masjid cantik tapi jemaah kurang. Akhir zaman banyaknya mautu faj'ah, banyaknya orang mati mengejut. Mautu faj'ah, banyak orang mati mengejut. Ada seorang cikgu Gunung Puyuh ni, dia meninggal dunia awal PKP hari itu. Depan isteri dia, tengah gelak ketawa dengan cucu dia, meninggal dunia. Subhanallah. Saya dengar cerita pun, suami dia memang ada sakit, tapi tak ada menunjukkan tanda nak mati, tak ada. Sihat, ketawa dengan cucu. Cucu pun sedang tengok tok yang tiba-tiba dah tak ada. Mautu faj'ah, tanda apa? Tanda kiamat. Iqtarabatis sa'ah, hari kiamat sudah hampir. Wala yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsan, malangnya tidak bertambah bagi manusia ini ke atas dunia, makin bertambah sayang. Bertambah sayang. Wala yazdaduna min Allah illa bu'dan, tidak bertambah di sisi Allah melainkan mereka bertambah jauh. Makin jauh dengan Allah Taala. Makin tak suka dengan Allah Taala, makin benci dengan Allah Taala. Malah makin angkuh dengan Allah Taala. Sepatutnya bila Allah uji dengan pandemik COVID-19 ni, makin dekat dengan Allah Ta'ala, makin penuh masjid dan surau ni, makin tak ada, makin ramai yang tak ambil irau, makin ramai yang tak solat. Jadi kita bimbang nanti satu hari mungkin Allah akan tanya kita, apa yang kita buat dengan jiran tetangga kita yang tak solat? Kita biar je ke? Solat waktu mungkin boleh di rumah, sembahyang Jumaat apa-apa. Sembahyang Jumaat. Ada satu qaryah di Ipoh ni, saya ada mengajar sana. Mana rumah-rumah yang tak sembahyang Jumaat, Ali datang khusus surau, hantar surat cinta kepada mereka ni, suruh datang jemputan sembahyang Jumaat. Dalam masa tu juga macam-macam. Ada yang mengatakan ini orang surau ni nak belagak lah ni, dia main sembahyang Jumaat. Pergi kutip sumbangan buat Isra' Mi'raj, komen dia tak ada kerja lain ke? Minta duit. Ni orang Islam ni cakap ni. Di akhir zaman macam tu. Orang dah tak heran lagi lah. Surau ke masjid ke apa, tak heran. Tak datang, solat tidak. Sebab tu masalah hidup banyak, sebab jauh dengan Tuhan. Seterusnya sabda Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana wabtaghu bihi wajha Allah Ta'ala min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu, rawahu Abu Daud an Jabir. Bacalah kamu akan Al-Quran dan tuntutlah kamu dengan bacaan itu semata-mata kerana Allah, sebelum daripada kedatangan kaum yang baca mereka itu sebagai seorang minum meletakkan gelas di mulutnya, cepat dan segera bacaannya, tidak berlambatan. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Jadi antara zikir yang afdal yang selalu kita kena amalkan sebagai amalan harian, baca Al-Quran. Jangan kita tinggalkan. Sangat malu kita depan Allah Ta'ala. WhatsApp setiap kali 3 minit kita tengok WhatsApp, tapi Al-Quran tak sampai 3 minit kita tengok Quran. Pasal tengok apa boleh tengok? Tak payah tengok lah. Bangkit tidur, apa perlu tengok dulu? Mula-mula tengok handphone, siapa yang tengok WhatsApp? Ya Rabbi, malu kita dengan Allah Ta'ala. Bangkit tidur, bangun tidur, ada handphone. Ada je dia online, macam-macam ceritanya.
Tak tengok WhatsApp, tengok YouTube. Tak tengok YouTube, tengok Facebook. Tak tengok Facebook, Instagram dia. Semua nak update. Masak apa, makan apa, pakai apa, pergi ke mana, semua update. Dengan Al-Quran ada update tak? Baca Al-Quran. Ada baca Quran. Akhir zaman orang tak baca Quran, Ustaz. Orang baca handphone. Jadi rugi gitu. Iqra'ul Quran. Sangat hina kita depan Allah Ta'ala mati dalam keadaan tidak tahu membaca Al-Quran. Hina sangat. Jadi kita kena usaha cari. Kalau kita rasa bacaan kita ni tak apa nak betul, cari guru-guru yang boleh mahir baca Al-Quran. Pergi jumpa dia, mengaji dengan dia, belajar dengan dia supaya kita boleh betulkan bacaan Al-Quran kita. Iqra'ul Quran wa btaghu bihi wajh Allah. Pastikan juga bila kita baca Al-Quran, tidak ada lain tujuannya melainkan kerana Allah Ta'ala. Min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Sebelum datang kepada kamu seorang yang membaca Al-Quran sebagai seorang yang minum, meletakkan gelas di mulutnya, cepat dan segera bacaannya, tidak berlambatan. Tidak raikan tajwidnya, tidak diraikan sebutan hurufnya. Jadi kita kena berguru baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Kalau kita tengok anak-anak kita masih lagi tidak lancar baca Al-Quran, kita sebagai ayah bertanggungjawab untuk pastikan mereka ni betul bacaan Al-Quran. Jangan sampai di rumah kita Al-Quran pun tak ada. Ni orang Islam ke orang Kristian, Quran tak ada. Bila orang meninggal ni, saya minta tolong sangat, tolong jangan buat perangai buruk bila ada orang meninggal. Bukan orang sini, orang lain, orang parik. Banyak sekarang itu, 2-3 rumah saya pergi dah. Jangan buat macam tu, malu kita. Kalau orang India, Cina tengok, ya Allah teruknya orang Islam ni, lampau sangat. Macam mana keadaan dia? Ada orang meninggal. Jenazah ada. Orang tak baca Quran dekat jenazah, radio orang baca Quran. Radio yang merah tu, kecil tu, dia pakai sari tu kan, letak sebelah jenazah, letak Quran sebelahnya. Siapa yang baca Quran? Siapa yang dengar baca Quran? Jenazahnya tak dengar baca Quran dah. 2-3 tempat saya tengok macam ni. Ya Allah, apa kena ranjur benda ni? Teruk sangat. Kita lah baca Quran, baca Yasin. Ini suruh radio baca Quran, buat apa? Jenazah tu bukan dengar baca Quran, kita nimbang. Ya Allah, teruk sangat. Janganlah macam tu, malulah kita. Budaya orang Mesir dari dulu sampailah hari ni, saya yakin masih lagi. Bila ada orang meninggal, ahli qaryah, ahli masjid akan datang ke rumah itu, khatam satu Al-Quran dalam satu malam. Bagi-bagilah satu juz, 30 orang, seorang satu juz baca Quran. Kan cantik tu. Ini suruh radio baca Quran. Jenazah tak tengok, kita lagi kuat tak tengok. Jadi malu kita, malu. Jadi pastikan Al-Quran tu dibaca dengan baik. Al-Quran tu dibaca dengan ikut tertil dan juga tajwid ni. Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Lagi baca Al-Quran. Bacalah ke atas orang yang hampir mati itu dengan surah Yasin. Orang yang meninggal dunia, hampir meninggal dunia, kita baca surah Yasin. Paling baik, orang yang nak mati itu pun dah biasa baca Yasin. Ini orang nak mati tak pernah baca Yasin. Kita baca Yasin. Jadi kita juga kena biasa baca Yasin. Sama juga dengan kalimah la ilaha illallah. Kita mahukan kalam akhir kita kalimah la ilaha illallah atau kalimah Allah. Man akhir kalamu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir kalamnya nanti kalimah la ilaha illallah, masuk syurga, kata Nabi. Mana mungkin mulut kita ni dari segi logik akalnya boleh menyebut la ilaha illallah ketika sakaratul maut, sedangkan kita sihat, kita masih waras, kita jarang sebut zikir la ilaha illallah. Kita jarang sebut la ilaha illallah. Mana mungkin dalam keadaan getir macam tu, nyawa nak keluar, kita boleh sebut la ilaha illallah. Apa kata Uthman bin Affan? Lau tahurat qulubuna
masya bi'atni kalami rabbina. Kalau hati kita ni bersih, kalau hati kita ni suci, akan berjalan hidup kita ni dengan kalimah Allah, dengan zikir kepada Allah. Jadi tanda hati kita ni bersih adalah dengan selalu dan mudah kita berzikir pada Allah Ta'ala. Dia kena perbanyakkan zikir sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita nazak, kita kena perbanyak berzikir. Kalau kita hidup yang masih panjang umur ni, sunnahnya kita baca Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia. Dan kalau nazaknya terlalu payah, kita sebaiknya juga baca surah Ar-Ra'du, surah Ar-Ra'd, baca surah Ar-Ra'du dari awal sampai akhir. Banyak sekali pengalaman, ada orang telefon, tolong ustaz, mak saya ni dah 3-4 malam tak tidur, resah, macam-macam dia. Saya yakin dia ni nazak, tapi nazak dalam keadaan yang kesian. Kita tengok, baca surah Ar-Ra'd, alhamdulillah, selesai baca surah Ar-Ra'd, masuk WhatsApp, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan doa bagi dia lekas mati, bukan, lagi bagi Allah permudahkan. Dia baik juga kita baca surah Ar-Ra'd kepada orang yang hampir meninggal dunia. Baik, seterusnya kita masih lagi hadis yang dimulai dengan huruf alif. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirhamun halalun aw akhun yusaqu bihi, rawahu Asakir an Ibnu Umar. Sedikit-sedikit yang dapat pada umatku pada zaman yang akhir ialah duit yang halal, begitu juga saudaranya yang boleh dipercayai akan dia. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirhamun halal, perkara yang sangat sedikit yang boleh kita peroleh pada akhir zaman adalah dirhamun halal, harta, duit, hasil kerja yang benar-benar halal. Susah nak dapat di akhir zaman. Bertepatan dengan hadis yang dibaca setelah solat asar petang tadi lah, yang digambarkan Nabi di akhir hadis itu adalah seorang lelaki yang ash'atha aghbara, dalam keadaan kusuk masai berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, sedangkan dalam keadaan yang sama mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram, fa anna yustajabu lahu. Seorang hamba Allah ini, dia berdoa pada Allah dalam keadaan benar-benar mengharap dengan Allah Ta'ala, dan diperkirakan memang layak Allah kabulkan doanya dalam keadaan yang sangat memerlukan bantuan Allah Ta'ala, dalam keadaan kusuk masa, dalam keadaan yang susah, tetapi dalam masa yang sama mat'amuhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaian juga haram, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah kabulkan doa dia. Jadi di akhir zaman, kata Nabi, antara keadaannya sukar untuk dapat harta ataupun duit yang benar-benar halal. Yang kedua, akhun yusaqu bihi, saudara yang boleh dipercayai. Hilangnya kejujuran, hilangnya amanah. Di akhir zaman ni banyak sangat yang pecah amanah. Seterusnya sabda Nabi SAW, aksiru as-salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun li dhunubikum wa tulubu ilayya darajati wal wasilati fa inna wasilata 'inda rabbi syafa'atul lakum, rawahu Ibnu Asakir an Al-Hasan Ibnu Ali. Hendaklah kamu membanyakkan baca selawat ke atasku, maka sesungguhnya selawat kamu atasku itu buat mengampunkan dosa-dosa kamu, dan tuntutlah oleh kamu bagiku akan pangkat darjat dan wasilah, maka wasilah itu bermanfaat, bermakna syafaat, penolongan yang besar bagi kamu di sisi Tuhan. Apa arahan Nabi? Aksiru as-salata alayya, perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada berbagai-bagai selawat. Selawat yang paling baik adalah selawat Ibrahimiyah, sebagaimana kita baca dalam tayat akhir.
selawat Ibrahimiyah. Dan ada macam-macam selawat yang dibuat oleh para ulama salafus salih. Antaranya selawat al-faraj atau selawat tafrij. Agak lain versinya. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammad wa Allahumma binurika kama ghasyatu sahabat at-tajalliyat fa nadhara ila wajhikal karim wa bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim alladhi a'adahu min kulli su'. Allahumma farij karbana, Allahumma farij karbana, Allahumma farij karbana kama wa'adta amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa ala alihi wa sahbihi amin. Bagus kita baca tuan-tuan, terutama yang dalam keadaan yang getir. Saya pengalaman macam-macam dalam keadaan getir, di airport, dengan jemaah, masalah kehidupan. Baca selawat ni, insya-Allah Allah lapangkan, Allah mudahkan. InsyaAllah nanti akan saya share dalam grup WhatsApp selawat ni. Ada mantan mufti Kedah juga menyarankan selawat ini dibaca selalu pada masa Covid ni. Saya akan share nanti dia punya matan dia, teks dia, makna dan juga bacaan dia. Bagus kita amalkan selawat ini, selawat al-faraj ini, supaya Allah memudahkan urusan kita, daripada urusan yang besar sampai yang sekecil-kecil ini. Sampai nak cari parking pun baca selawat ni, memang parking ada. Subhanallah, memang luar biasa. Dalam keadaan kita terlalu takut, baca selawat ni, Masya Allah, Allah mudahkan, Allah lapangkan. Dalam kita rasa sempit, dalam soal hidup, penyakit dan sebagainya, baca selawat ni, Masya Allah, Allah akan permudahkan, Allah akan sembuhkan dengan izinnya. InsyaAllah saya akan share dalam grup WhatsApp nanti selawat ini. Aksiru as-salata alayya, perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Fa inna salatakum alayya maghfiratun lidzunubikum, sesungguhnya selawat kamu ke atasku memberi keampunan kepada dosa kamu. Dengan berbanyak selawat beri keampunan pada dosa yang kita lakukan. Jadi kena selalu perbanyakkan. Yang paling baik istiqamah dalam selawat. Jangan kadang-kadang bila nak minum air penawar selawat, nak makan ubat selawat. Pasal apa? Pasal imam tu suruh selawat, betul haram selawat. Baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sambil memandu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Basahkan mulut kita selalu baca selawat Nabi. Memang penenang, memang penenang dengan kita amalkan selawat. Wa tulubu ilayya ad-darajati wal wasilah, wa tulubu ilayya ad-darajata wal wasilata. Dia salah baris dalam kitab ni. Tuntutlah oleh kamu bagiku akan pangkat darjat dan wasilah, maka wasilah itu bermakna syafaat, penolong yang besar bagi kamu di sisi Tuhan. Hadis yang terakhir pada malam ini, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'anu yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadiqu ala ahlihi. Rawahu ad-Daraqutni an Anas. Berbanyak-banyaklah kamu membaca Al-Quran di rumah-rumah kamu, kerana rumah yang mana tidak dibaca padanya Al-Quran kuranglah kebaikannya, bahkan banyaklah kejahatan dan kesempitan atas ahlinya. Lagi tentang Al-Quran, aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum, banyakkan baca Al-Quran di rumah-rumah kamu. Banyak ngaji Quran. Siapa ngaji? Kita lah ngaji. Jangan bagi CD ngaji. Asal maghrib buka radio, CD ngaji. Kita tak ngaji pun. Rumah orang lain bukan orang sini. Kita ngaji. Kita ngaji. Subuh kita ngaji. Lepas maghrib kita ngaji. Kita ngaji. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, banyakkan baca Quran di rumah kamu. Fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Quran, maka sesungguhnya rumah alladhi yang tidak dibaca di dalamnya Al-Quran, yaqillu khairuhu, maka berkuranglah, sedikitlah kebaikannya. Wa yaktsuru syarruhu, dan banyaklah keburukannya.
Sebab tu anak-anak kita bergaduh di rumah tu. Sebab tu kita dengan rumah panas rasanya. Ada je tak betul? Sebab kita kurang ngaji Quran. Baca Quran. Baca Quran. Akan bertambah kebaikan. Akan hilang keburukan. Akan tenang ahli rumah. Akan berseri-seri rumah kita. Rumah kita nak bagi cantik macam ni tuan-tuan. Bukan bengko yang cantik. Cat baru, pasang wallpaper, bunganya macam-macam bunga. Selagi ada bunga, semua bubuh dalam rumah. Bukan. Rumah nak bagi cantik, nak bagi tenang, baca Al-Quran. Tuan-tuan sendiri pun mungkin perasan, kalau kita masuk rumah orang-orang alim, walaupun rumahnya dhaif, kerusi pun tak ada. Duduk atas tikar je. Itu pun tikar sambor. Tu tikar sambor. Sekarang tak ada orang jual tikar sambor ni. Duduk atas tikar je. Tapi kita rasa seronok pergi rumah dia. Pasal apa? Sebab ada tenang. Tenang rumah dia. Rumah dia catnya pun dah bular, dia kata tak? Catnya pun dah pudar dia kan. Tapi seronok pergi rumah dia. Tenang rumah dia. Rumahnya ada barakah. Beza dengan pergi rumah orang cantik, orang ni tak baca Quran. Masuk rumah dia, pijak kapet, tak nampak kaki kita. Tenggelam kaki. Duduk atas sofa, tenggelam punggung kata. Yai, sedap duduk sofa dia. Tapi rasa tak seronok. Inilah pertama kali dan terakhir pergi rumah dia. Beza pergi rumah orang alim ni, Masya Allah. Saya ada pergi rumah seorang alim di Patani, di Thailand, Patani. Pergi rumah dia, daif rumah dia. Sangat daif. Tuan guru pondok. Pergi masuk rumah dia, Allah. Itulah kursi pun tak ada, tikar sambor je. Duduklah ustaz, inilah peradanya katanya. Minum dia jamu kopi. Kopi pun serobok penuh. Dengan roti bayat tu, roti bayat. Biskut bayat tu jamu ni. Tapi hati kita rasa jadi seronok. Seronok lah, rasa duduk lama. Sembang dengan dia, rasa kita rasa seronok. Tak cantik rumah dia, tapi ada barakah. Tak pakai cermin mata tuan guru ni. Umur 80 lebih, tak pakai cermin mata. Saya bagi ada surat. Dibaca, relax kita pun kena pakai cermin mata. Masya Allah. Dia kata, saya tanya kenapa boleh mata bagus? Tak pakai cermin mata, saya pun pakai cermin mata. Ini hikmahnya Al-Quran, Ustaz. Hikmahnya Al-Quran. Jadi nak berkat rumah kita, nak cantik rumah kita, nak tenang rumah kita, banyakkan mengaji Al-Quran. Kita mengaji Quran, isteri kita mengaji Quran, anak-anak kita mengaji Quran, maka bertambahlah keberkatan yang ada di rumah kita. Itulah sebanyak saya dapat kongsikan pada malam ini. Semoga ia memberi keberkatan kepada kita bersama dan dapat sama-sama kita amalkan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammad wa ghashahu Allahumma binurika kama ghashatuhu sahabat at-tajalliyat فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا كما وعدت. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم استغفرك.